Buletin 1.30 anda bersama saya Marslah Hassad. Tajuk utama tengah hari ini. Sungai Ulu Benud pulih daripada pencemaran. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri berangkat ke Indonesia esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas 16 jam dilaporkan hilang, seorang pencari siput ditemui selamat pagi tadi selepas tersesat di hutan paya bakau di Kampung Patah Pedang, Batu Pahat, Johor. Mangsa Ahmad Karim, 72 tahun yang juga Tok Batin, kampung orang asli Taman Sri Banang, Batu Pahat, dilaporkan hilang kira-kira jam 5 petang semalam. Dalam kejadian itu, Ahmad keluar mencari siput bersama dua rakannya. Dia dilaporkan hilang selepas terpisah dengan mereka ketika keluar dari kawasan paya. Operasi mencari dan menyelamat dimulakan jam 8.30 malam tadi oleh sepasukan 8 anggota bomba dan penyelamat Batu Pahat. Gerakan membabitkan 3 kumpulan turut dibantu penduduk setempat. Bagaimanapun gagal mengesan mangsa. Mangsa hanya ditemui kira-kira jam 9 pagi tadi oleh orang ramai dalam keadaan lemah. Kira-kira 2 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Ahmad kemudian dibawa keluar untuk menerima rawatan lanjut. Tiada lagi pencemaran di Sungai Ulu Benud, Simpang Renggam, Johor selepas tindakan dilakukan oleh pihak berkuasa. Ahli Parlimen Simpang Renggam, Dr. Masli Malik berkata, selepas lebih 5 bulan, sungai berkenaan mula melihatkan perubahan positif apabila kesan pencemaran tidak lagi kelihatan. Dr. Masli dalam kenyataan media berkata, Pejabat Ahli Parlimen Simpang Renggam amat mengambil berat titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada Mac lalu yang mahu pihak berkuasa segera menyiasat dan mengambil tindakan terhadap pencemaran di Sungai Ulu Benud. Ia ekoran kesan sisa dari tapak pelupusan ladang CEP yang terletak berhampiran. Mengambil berat dan perhatian serius terhadap titah Sultan Ibrahim, pihak berkuasa terlibat telah mengambil langkah segera dengan menutup tapak pelupusan itu. Jelasnya, kini kualiti air di Sungai Ulu Benud kembali pulih dan selamat untuk digunakan penduduk setempat. Keupayaan untuk mengatasi masalah pencemaran ini juga mendorong kepada penyelesaian isu bekalan air bersih di kawasan Simpang Renggam dan sekitarnya yang sering terjejas sebelum ini. Beliau berkata Sungai Ulu Benud mempunyai potensi besar untuk dimajukan sebagai kawasan pelancongan. Justru Pejabat Ahli Parlimen Simpang Renggam bersama pihak berkuasa tempatan dan Kerajaan Negeri Johor akan merangka perancangan menyeluruh untuk sungai berkenaan dan memasukkannya di dalam kalender Tahun Melawat Johor 2020. Operasi perkhidmatan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini berjalan lancar selepas mengalami gangguan sistem sejak Rabu lalu. Sejak jam 9 pagi tadi, operasi di kaunter daftar masuk bagasi dilakukan secara automatik berbanding sebelum ini dibuat secara manual. Kaunter daftar masuk juga tidak lagi sesak dan keadaan kembali terkawal. Malah sistem paparan maklumat penerbangan FIDS utama turut berfungsi sepenuhnya dengan sentiasa dikemas kini berbanding sebelum ini di mana penumpang perlu memeriksa maklumat menerusi papan penyataan putih yang ditulis secara manual. Bilangan petugas Airport Care Ambassadors yang memakai vest hijau sebelum ini di kawasan terminal bagi membantu penumpang juga semakin berkurangan. Difahamkan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB akan mengeluarkan kenyataan terkini mengenai situasi di KLIA hari ini. Terdahulu, Agensi Keselamatan Cyber Negara, Majlis Keselamatan Negara memaklumkan tiada sebarang aktiviti serangan cyber dikesan berkaitan insiden gangguan teknikal di KLIA dan KLIA 2 sejak Rabu lalu. Ketua Pegawai Eksekutif MAHB, Raju Azmi Raja Nazuddin, dilaporkan berkata masalah gangguan sistem disebabkan kegagalan rangkaian. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Majlis Santapan Malam Hari Wanita ke-57 malam tadi. Tunku Azizah diiringi anak anda, Tengku Puteri Raja, Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah dan Tengku Puteri Raja, Tengku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah.
Dalam titah ucapannya, Raja Permaisuri Agong menzahirkan rasa terima kasih kepada semua wanita dari badan bukan kerajaan NGO sejak dahulu hingga ke hari ini, terutama Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM kerana banyak memberi tunjuk ajar kepadanya. Bertemakan Wanita Tonggak Keluarga dan Negara Sejahtera, acara anjuran Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita NCWO ini meraihkan pencapaian wanita dan menghargai kepentingan institusi kekeluargaan. Ia dihadiri kira-kira 600 jemputan. Mereka termasuk Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hannah Yeoh, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamaruddin serta Presiden NCWO Profesor Tan Sri Dr. Sharifah Hapsah Syed Hassan Shahabuddin. Majlis santapan itu turut menyaksikan aktivis wanita veteran Datuk Rahmani Gurusami menerima anugerah pingat Tun Fatimah dari NCWO. Raja Permaisuri Agong berkenan menyampaikan anugerah itu. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan berangkat ke Indonesia sempena lawatan negara selama 4 hari bermula esok hingga Khamis ini. Menurut Wisma Putra, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah akan turut berangkat mengiringi Al-Sultan Abdullah. Kementerian Luar dalam satu kenyataan berkata, semasa lawatan negara itu, baginda berdua akan berangkat menghadiri Majlis Sambutan Negara, Majlis Menghadap dan Majlis Santapan Negara yang akan diraihkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor, Jakarta. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong turut berkenan menghadiri Majlis Santapan Malam bersama rakyat Malaysia di sana dan berangkat melawat Masjid Istiqlal. Rombongan lawatan negara turut disertai Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali selaku Menteri Pengiring serta Pegawai Kanan Kementerian Luar, Istana Negara dan Jabatan Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong akan turut berangkat ke Yogyakarta dan mengadakan pertemuan dengan Sultan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamid Kubuwono ke-10 serta melawat beberapa tempat bersejarah. Lawatan negara itu melambangkan keagraban dan keteguhan hubungan dua hala Malaysia-Indonesia serta akan menyumbang ke arah mengukuhkan lagi jalinan persahabatan kedua-dua negara yang terbina sejak 62 tahun lalu. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam PDRM merampas rokok seludup dan minuman keras pelbagai jenama bernilai lebih RM5 juta. Rampasan dilakukan dalam 2 operasi di Sabah dan Kajang, Selangor pada 20 dan 21 Ogos lalu. Menurut Pengarah JKDNKA Bukit Aman, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani bertindak atas maklumat orang awam. Sepasukan anggota dari Cawangan Perisikan dan Siasatan Khas, Pasukan Gerakan Khas juga telah menahan 7 lelaki tempatan di Kajang pada 21 Ogos dipercayai ahli sindiket pengedaran rokok seludup. Suspek berusia antara 39 dan 61 tahun. Tangkapan membawa kepada rampasan 28,879 kartun rokok putih dan kretek pelbagai jenama dianggarkan bernilai RM4.3 juta selepas dicukai. Turut dirampas 4 lori dan 3 kereta iaitu Mercedes-Benz E200, Proton Wajah dan Toyota Vios bernilai RM235,000 menjadikan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM4.6 juta. Satu lagi serbuan dilakukan di Kampung Pinawantai Matunggung, Sabah pada 20 Ogos lalu. Antara rampasan dilakukan Pasukan Polis Marine PPM Wilayah 4 Sabah membabitkan lebih 8,000 bungkus rokok putih dan hampir 670 tin minuman keras. 2 lelaki berusia 44 dan 31 tahun ditahan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM500,980. Lebih 18 keluarga di Taman Pertamjaya, Ujung Pasir, Melaka bimbang dengan masalah mendapan tapak rumah dan retakan pada bahagian rumah. Mereka merayu campur tangan pihak berwajib menangani masalah itu yang bermula sejak lebih 3 tahun lalu. Masalah itu ditanggung pemilik 18 unit rumah di lorong PJ19 Taman Pertamjaya. Mereka saban hari hidup dalam ketakutan apabila kesan retakan semakin bertambah dari semasa ke semasa. Penduduk mendakwa masalah bermula sejak projek pangsapuri dibina berhadapan kediaman mereka. Jadi dia dah buat piling dah apa, rumah kita retak, masuk dengan ulau, dengan lipan, benda binatang berbisa, rumah pun hampir macam nak runtuh dah. Kita anggap pun dalam start daripada 2016 lah kita dah buat report. Tak ada satu pun kita dapat pembelaan. Kita menelan kos banyak hampir dekat 10,000 lah kalau kita buat satu construction tu lah. Okey.
Yang berkaitan lain pula isu bila-bila kita tengok dekat kaki lima rumah kita ni, dia mendak hampir dekat 1 inci. Dia mendak tapi dia macam pada mozaik yang dinding tu dia macam dah terturun. Terturun apa dia dah genggang atau berapa cm tu? Berapa? Saya macam tak tahu apa. Jadi semut boleh keluar lagi dalam tu. Okay. Macam dia genggang. Habis dia punya tu semua dah macam getak. Pelbagai aduan telah dibuat namun setakat ini tiada pihak yang tampil membantu menyelesaikan masalah itu. Justru mereka merayu pihak kerajaan negeri mendengar rintihan mereka dan menjadi orang tengah untuk menyelesaikan isu kesejahteraan penduduk. Kerajaan Melaka bakal bertemu dengan beberapa syarikat gergasi dari Eropah serta 4 negara Asia lain bagi membincang peluang untuk memasarkan perkhidmatan serta produk keluaran tempatan ke negara berkenaan. Esko Perindustrian Perdagangan dan Pelaburan Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naiza Mohidin berkata, misi pelaburan dan perdagangan pada bulan depan itu dijangka memberi manfaat jangka sederhana dan panjang kepada usahawan tempatan dalam memasarkan produk mereka. Jelasnya, misi pelaburan dan perdagangan ke Eropah, Jepun, China dan Korea Selatan itu turut membabitkan kerjasama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, serta Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA. Minta Matrid kena pasti apa yang negara luar nak. Itu yang lebih berkesan. Kalau kita ada produk yang kita nak jual tapi produk kita tidak ada demand atau permintaan daripada negara luar, saya rasa ianya mungkin tidak mencapai kejayaan dan objektif yang kita nak. Jadi Matrid sedang mengenal pasti. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Tindakan Ekonomi Belia Melaka di Aikeroh. Ujarnya beberapa faktor diberi perhatian termasuk mewujudkan daya saing ekspor yang tinggi dalam kalangan usahawan tempatan. Usaha juga bagi memperkasakan pengeluaran produk tempatan serta menjadikan Melaka sebagai hub terbaik untuk pelabur menanam modal. Langkah itu bertujuan merealisasikan sasaran kerajaan negeri untuk memperoleh nilai pelaburan bernilai RM5 bilion menjelang akhir tahun ini. Pulau Peranginan di Terengganu pula menjadi pilihan ramai penyelam skuba untuk meraihkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Di Pulau Bidong, seramai 120 penyelam skuba mengambil bahagian mengibarkan jalur gemilang di dasar laut. Muhammad Ishak Abdullah Ngah ada laporannya. Program anjuran Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOPTEK Terengganu dengan kerjasama Universiti Malaysia Terengganu UMT berjaya mengumpul ramai penyelam skuba bagi menjayakan program Bidong Merdeka Dive 2019. Bertepatan dengan tema sambutan Hari Kemerdekaan Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih tahun ini, aktiviti turut mempromosikan pemeliharaan alam sekitar di kawasan Pulau Bidong dengan tema khusus Dive for Debris. Dengan pelancongan kita, Malaysia bersih dan indah. Okey, jadi kita rasakan peluang ini sangat baik untuk kita berterusan dan sepenuhnya untuk kita menjayakan misi nasional kempen Visit Malaysia 2020. Kumpulan penyelam dari Wakil MOPTEK, UMT, Yayasan Kora Malaysia YCM, Telekom Malaysia, Persatuan Selam Skuba Darul Iman, Kak Limah Diving Team dan wakil media turut bersama-sama melakukan pembersihan dasar laut di beberapa lokasi strategik di sekitar pulau. Ini program yang sangat positif, even patriotic macam sekarang ni, semangat kemerdekaan. So kita ramai-ramai tu semua as a team. So you gain the knowledge and you learn so much. Lepas tu you adapt banyak positive input dalam jiwa kita sendiri. Peserta berpeluang menyelam dan mengibarkan jalur gemilang di kawasan ladang terumbu karang milik YCM yang mempunyai 9 inkubator terumbu karang. Di ladang ini, YCM telah menternak hampir 3,000 keping akapora iaitu tambahan kepada 60,000 keping yang telah diternak YCM sejak 2017. Spesies batu karang ini menerima banyak permintaan dari seluruh dunia, antaranya Britain, Amerika Syarikat, Korea Selatan dan beberapa negara Arab. Dilaporkan kerajaan negeri Terengganu ketika ini sedang mengkaji beberapa perkara membabitkan projek ini, termasuk isu levy dan cukai ekspor yang akan memberi pulangan pendapatan kepada kerajaan negeri.
Mengibarkan bendera di dasar laut menjadi satu kepuasan kepada penyelam scuba untuk menzahirkan rasa cinta dan semangat patriotik sempena bulan kemerdekaan ke-62 ini. Dan kita sama-sama rakyat Malaysia, sama-samalah kita mengibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita. Muhammad Isa Abdilangah melaporkan. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Barangan kemas dianggarkan bernilai lebih 22 juta baht atau kira-kira 3.5 juta ringgit dilarikan 5 individu termasuk 2 wanita bersenjatakan M16 dan AK-47. Dalam rompakan di sebuah kedai emas di Natavi, Songkhla, Selatan Thailand. Ketua Polis Daerah Natavi, Kolonel Polis Akarat Swanson berkata 5 individu berpakaian seperti ranger itu berjaya melarikan 15 kilogram emas. 4 pekerja wanita berada di dalam kedai berkenaan ketika kejadian pada jam 1.30 tengah hari waktu tempatan semalam. Perompak bersenjatakan M16 dan AK-47 menyerbu kedai emas itu dan melarikan barangan kemas dalam masa kurang daripada 10 minit. Mereka turut melarikan komputer yang bersambung dengan rakaman kamera litar tertutup CCTV kedai berkenaan. Siasatan awal polis mendapati suspek menggunakan van yang dirompak dari Patani. Pemilik van membuat laporan polis di Nong Chik bahawa dia telah didatangi sekumpulan lelaki dan wanita yang mahu menyewa van ke Hatnyai, Songkhla. Pemandu diikat tangan dan matanya ditutup sebelum ditinggalkan di sebuah ladang getah dan van berkenaan dibawa lari kumpulan itu. Van itu kemudian ditemui semula di kampung Pobitai, Natavi, kira-kira 15 km dari kedai emas yang dirompak. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terlibat dalam penyeliaan ujian pelancaran roket bersaiz besar. Menurut tentera Korea Selatan, 2 objek yang kelihatan seperti 2 peluru berpandu balistik ditembak oleh Pyongyang dari jarak dekat ke dalam laut di bahagian timur negara itu. Korea Utara menyiarkan beberapa gambar roket yang dilancarkan dari tiub besar yang dipasangkan di atas sebuah kerendaan beroda. Agensi berita rasmi negara itu, KCNA, melaporkan Jong-un berkata pihaknya perlu membangunkan strategi baru dan senjata taktikal untuk mengatasi ancaman ketenteraan dan tekanan pasukan lawan. Pelancaran peluru berpandu berkenaan adalah yang keempat sejak rundingan penghapusan nuklear antara Korea Utara dan Amerika Syarikat menemui jalan buntu pada Februari lalu. Walau bagaimanapun, Washington sedang berusaha menyambung semula rundingan bersama Pyongyang berhubung isu senjata nuklear. Dua pelarian etnik Rohingya ditembak mati polis Bangladesh di kem pelarian Jadi Murah di daerah Cox's Bazar. Kedua-dua individu berkenaan ditembak selepas dituduh membunuh seorang pegawai sayap pemuda Parti Liga Awami, Omar Farouk. Mereka ditembak sewaktu operasi menjejak suspek dan disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Insiden itu berlaku 2 hari selepas cubaan kedua gagal untuk menghantar pulang pelarian. Farouk dibunuh Khamis lalu didakwa dilakukan pelarian bersenjata. Pembunuhannya mencetuskan kemarahan dalam kalangan penduduk tempatan. Ratusan orang bertindak menghalang jalan raya utama ke kem berkenaan selama beberapa jam, membakar tayar dan memusnahkan kedai yang biasa dikunjungi oleh pelarian. Lebih 9,000 penunjuk perasaan anti G7 menyertai perarakan di Bayan Perancis ketika pemimpin negara G7 berhimpun bagi menghadiri sidang kemuncak di Biarritz. Perarakan yang diadakan di sebuah jambatan yang menghubungkan Perancis dan Sepanyol pada mulanya aman. Namun keadaan bertukar tegang apabila peserta tidak mengikuti laluan yang ditetapkan. Polis Perancis menembak gas pemedam mata dan menggunakan meriam air bagi menyuraikan penunjuk perasaan. Sejak Isnin lalu, aktivis anti-kapitalis, aktivis alam sekitar dan pelbagai kumpulan anti-globalisasi berhimpun bagi menghadiri pertemuan di barat daya Perancis. Semalam, 17 orang ditahan dan 4 anggota polis cedera ringan apabila pertempuran berlaku berhampiran Euronéa, sebuah kampung kira-kira 25 km di selatan Biarritz. Kerajaan Perancis mengerahkan lebih 13,000 anggota pasukan keselamatan bagi mengawal keadaan sepanjang sidang kemuncak G7
G7. Pemimpin G7 yang terdiri daripada Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada, Perancis, Jerman, Itali dan Jepun mengadakan sidang kemuncak 2 hari yang akan memfokus kepada menangani isu ketidaksamaan tahun ini. Ia juga dijangka menangani isu ekonomi, dasar luar dan perlindungan alam sekitar. Laporan sukan. 3 perlawanan peringkat kumpulan Piala Malaysia 2019 berlangsung malam tadi melibatkan 2 aksi dalam kumpulan C dan 1 dalam kumpulan D. Pahang menjadi pasukan pertama layak ke skor akhir apabila mengutip mata maksima selepas 4 perlawanan setelah menewaskan Sabah 1-0. Sementara Felda United membuat kebangkitan bergaya untuk menang 3-1 di tempat lawan, manakala Pulau Pinang Perak sekadar seri 1-1. Skuad Pahang muncul pasukan pertama layak ke skor akhir Piala Malaysia selepas menewaskan Sabah 1-0 di Stadium Darul Makmur malam tadi. Sekalipun memulakan perlawanan dengan persembahan meyakinkan dengan deretan serangan ke atas kubu Sabah, tuan rumah terpaksa menunggu sehingga babak kedua untuk membolosi gawang lawan. Sebaik bersambung babak kedua, gol yang dicari-cari Tok Gajah akhirnya menjelma juga hasil sentuhan penyerang berbisa Dixon Wakami pada minit ke-57. Biarpun Sabah berusaha untuk mencari gol penyamaan, pertahanan kental Pahang memastikan pasukan itu mencatat kemenangan keempat berturut-turut dan mengesahkan tempat ke suku akhir. Dalam satu lagi aksi, Felda United bangkit dari ketinggalan sebelum menewaskan Melaka United 3-1 pada aksi kumpulan D. Kemenangan itu sekaligus menghidupkan impian Felda yang terlebih dulu dibolosi pada babak pertama menerusi jaringan Luka Milinovic pada minit ke-37 untuk meraih tiket ke suku akhir. Tetapi ketika Hang Tuah agak selesa dengan jaringan berkenaan, Kapten pasukan Felda, Hadin Azman, meledak gol penyamaan pada minit-minit terakhir babak pertama. Babak kedua menyaksikan asakan hebat selepas jaringan Muhammad Daniel Amir Nur Hisham membawa pelawat kembali di depan pada minit ke-69. Malah kubu pasukan Melaka yang dikawal penjaga gol Ahmad Solihin Mahmad sekali lagi bocor 3 minit berselang, kali ini menerusi jaringan penalti Hadin. Dalam satu lagi aksi kumpulan C, Pulau Pinang berjaya mengikat juara bertahan Piala Malaysia Perak selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama di Stadium Bandaraya malam tadi. Turun di hadapan Piokong sendiri, Pulau Pinang terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi pemain tengah Nur Faiz Johari pada minit ke-48. Bagaimanapun, skuad Boscaurus kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi tandukan pemain import Brazil Leandro dos Santos. Tamat 1-1, keputusan itu menyaksikan Perak dan Pulau Pinang masih berpeluang merebut tempat ke skor akhir bagi mengiringi Pahang yang terlebih dahulu mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian Buletin 1.30. Ikuti rakaman aksi kibar jalur gemilang di dasar laut di Pulau Bidung, Terengganu baru-baru ini. Saya Marsila Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.